Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua penonton live tiljana.my. Tak kiralah yang sedang menonton di TikTok maupun di Facebook. Selamat petang saya ucapkan untuk semua yang baru join live kita pada petang ini. So, hari ni kita tak ada topik, cuma kita hari ni sembang-sembang santai. Orang kata tu borak-borak lah kan. Kita mungkin ada sebarang pertanyaan ke, sebarang persoalan ke, orang kata tu nak tips ke yang ingin anda, orang kata tu ingin anda tahu kan. Bolehlah komen-komen di ruangan chat. InsyaAllah yang mana saya tahu saya akan maklumkan ataupun saya akan kongsilah. Tapi yang mana saya tak tahu, insyaAllah kita akan sama-sama cari solusi. Tapi sebelum saya terlupa, saya nak beritahu jugalah kan. Hari ini kita bersiaran macam biasa di Facebook serta di TikTok. Jadi kalau sekejap mata saya ke sini, sekejap mata saya ke sini, maknanya saya tengah tengok dua-dua. Tapi di Facebook saya risau sebab saya takut lah. Sebab takut saya tak nampak komen. Hari tu saya godek, saya tak tahulah dia dah menjadi ke belum. So hari ni kita cuba kan. Untuk di TikTok jangan risau, insya-Allah saya nampak. So sekali lagi Assalamualaikum, selamat petang untuk semua yang baru menonton live tiljana.my. Hari ini kita nak sembang-sembang, borak-borak petang bersama para penonton ataupun bersama para orang kata yang sedang melihat live kita pada petang ini. Hari ini dah hari Selasa. Dah orang kata tu dah 8 November, 8 bulan 11 2022. Pejam celik kita ni dah masuk ke bulan November. Kita pun tinggal orang kata tu tinggal sikit je lagi, tinggal sebulan lebih je untuk kita habiskan tahun 2022 ni dan melangkah ke tahun 2023. Nah, ujung-ujung tahun ni saya nak tanyalah kan. Kita masa awal-awal tahun dulu, mesti kita masing-masing orang kata tu adalah dia punya azam-azam yang tersendiri. Adalah orang kata tu sesuatu yang ingin dicapai dalam tahun tu. Tapi mungkin ada yang orang kata tu tak kesampaian ke ataupun sebagainya lah kan. Tapi sebelum saya teruskan, saya nak minta izin. Saya rasa macam saya nak tutup benda ni sebab saya rasa macam dia mengganggu saya punya. Saya nampak pantulan-pantulan mata kan. So saya nampak pantulan mata saya sendiri, saya rasa macam tak selesa, jadi saya tutup. So saya nak tanyalah kan, masih clear tak saya punya orang kata tu video, audio pada petang ni. Kalau ada yang tak clear ataupun macam sangkut-sangkut tu kan, boleh maklumkan. Tadi saya nampak pantulan saya balik, so saya kena tutup lah kan. Okey, tadi kita sembang pasal apa? Tadi kita sembang pasal dah nak ujung tahun, azam yang baru ataupun azam-azam tahun 2022 tu dah tercapai ataupun masih orang kata dalam keep on track ataupun dah terkubur dah. Bila dah lepas sampai bulan 6, bulan Jun, dah terkubur begitu sahaja. Sambunglah azam tu tahun 2023 ke macam mana? Cubalah kongsi-kongsikan dengan saya pada petang ini. Sebelum tu, kita nak baca kiriman di TikTok. Dia kata, kes makin meningkat, KKM menggalakkan semua untuk ambil dos keempat dengan segera. Ya betul, sekarang boleh kita lihat kan, sekarang ni kes orang kata tu kes COVID makin meningkat sama seperti dululah kan. So jangan lupa untuk stay safe, jaga SOP dan hati-hati walaupun di mana anda berada. Kalau rasa tak sihat tu makan ubat. Kalau rasa tak sihat tu jangan biarkan sakit anda tu melarat. Tak kisahlah awak sakit perut ke, awak demam ke, awak sakit kepala ke, awak pening ke kan, tak kisahlah sakit apa. Janji kalau rasa macam badan tu tak sedap kan, badan tu penat, cubalah belajar untuk berehat dan makan ubat. InsyaAllah mana tahu dengan kita berehat, dengan kita makan ubat akan sembuh. Tapi kalau melarat tu macam biasalah, pergilah dapat khidmat yang lebih pakar. Wallahu alam.
Saya rasa macam tadi di TikTok macam sangkut. Okey tak dekat TikTok? Masih clear tak suara saya di TikTok dan di Facebook? Di Facebook kalau saya tak dapat baca kiriman, orang kata tu kiriman komen, saya minta maaf banyak-banyak, tapi saya tak tahu kenapa saya punya Facebook macam ni. Mungkin Facebook tak suka saya, tak adalah, saya gurau. Tapi saya dapat baca satu kiriman ni, dia kata nak daftar tapi tak dapat daripada bandel lah cik. Kalau masih orang kata masih mengalami masalah tak dapat nak daftar, boleh WhatsApp terus nombor kami, nombor hotline kami. Bapa saya nombor rasmi kami, ataupun boleh call terus talian hotline kami, ataupun kalau rasa macam tak nak call, tak nak WhatsApp, boleh je PM dekat Facebook juga. InsyaAllah nanti akan ada admin kami yang bantu cik. So jangan risau kalau ada sebarang orang kata kegusaran, kerisauan ataupun sesuatu yang mengganggu kan, yang berkaitan portal, boleh je PM kami cepat-cepat. InsyaAllah admin kami akan bantu untuk selesaikan masalah anda, insyaAllah. Okay, tadi kita dah cakap pasal tahun, dah nak masuk ujung tahun. Yelah, sikit je hari lagi kita nak masuk 20 maafkan saya. Sikit je hari lagi kita nak masuk ke tahun 2023. Memang orang kata tu memang orang kata tu tinggal beberapa hari je lagi. Tak sampai pun 2 bulan lebih, tak sampai. Adalah dalam sebulan lebih sebelum kita masuk ke 2023, yang mana orang kata tu azam ataupun apa sajalah pencapaian dia pada tahun 2022. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada anda semua. Tapi yang mana yang orang kata tu masih dalam progress, masih on track, jangan risau, semua akan indah pada waktunya. Awak pun boleh buat, semuanya ada waktu je. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti insya-Allah. Percaya satu benda, usaha ni tak akan pernah mengkhianati hasil. Tak kisahlah awak usaha ke arah apa, ataupun awak usaha tu untuk apa, sama ada awak targetnya 2023 tu nak kahwin ke kan, ataupun awak target 2023 tu nak beli rumah ke kan. So awak kerja keras, kumpul duit kahwin, kumpul duit nak beli rumah kan. Percayalah satu benda, usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Sesiapa yang berusaha pasti akan dapat orang kata tu ganjaran lah, ataupun imbalan dia, insya-Allah. Kena percaya dan kena yakin. Yang penting ni kenalah usaha kan. Di Facebook, Assalamualaikum, selamat datang semua yang baru join daripada Cik Atika. Assalamualaikum, selamat petang Cik. Waalaikumsalam. Seterusnya di TikTok pun sama. Assalamualaikum, selamat datang untuk semua yang baru join ataupun baru menonton live kita pada petang ni. Yelah, kita ni pun dah orang kata dah ujung-ujung hari kan, dah pukul 4, dah masuk pukul 5 kan. Yang bekerja tu pasti, saya yakin tengah menghitung detik, tengah menghitung jam, tengah menghitung saat nak balik. Mata tu, fikiran tu dah ada dekat rumah dah. Dah tak sabar-sabar nak balik kerja. Mungkin ada yang orang kata tu banyak kerja hari ni kan, banyak kerja ke minggu lepas yang penat, rasa nak rehat kan. Sabar, sekejap sikit je lagi, nanti boleh balik kan. Tapi kalau ada pula yang jenis balik dia tu kena hadap jam kan, harap-harap bersabar, harap-harap bertabar. Nak buat macam mana kan, kita ni cari rezeki. Jadi kenalah banyak-banyakkan bersabar. Rasa macam pakar motivasi, pakar apa gini, pakar penasihat. Tak adalah, saya gurau je. Okey, sebelum kita masuk, kita tak ada topik, tapi kita nak bincang-bincang, kita nak sembang-sembang dengan lebih lanjut lah kan. In case para penonton kita ni ada sebarang tips ke, persoalan ke, nak minta pendapat ke kan, nak tanya-tanya, boleh je komen-komen dekat ruangan chat. Nanti saya akan bacakan. Tapi sebelum itu, macam biasalah, saya suka nak kongsikan kenapa, mengapa, why Filjana.my ni patut menjadi portal cari jodoh anda. Kenapa, mengapa? Yang selalu masuk live saya mesti
selalu dengar saya cakap benda ni kan. Tapi saya suka nak cakap sebabnya yang pertama adalah ramai yang dah bertemu jodoh. Kalau tak percaya, boleh semak, boleh tengok kita punya kisah cinta ataupun testimoni di portal Tirzana.my. Boleh juga semak di Facebook, di IG, di TikTok. Banyak sangat kita kongsikan. Di Twitter pun boleh semak. Seterusnya dekat Tirzana.my ni keahlian dia sangat-sangat ramai. Bahkan dalam sehari beratus-ratus orang yang mendaftar. Jadi taklah orang kata tu asyik nampak muka yang sama je. InsyaAllah banyaklah muka-muka baru. Yang penting apa? Yang penting kena usahalah kan. Kenalah orang kata tu giat mencari jodoh ni sama macam rezeki. Rezeki tu takkan datang bergolek. Sama seperti jodoh. Apa-apa pun dalam dunia ni kita kena usaha. Kita kena struggle sikit lah awal-awal kan. Kalau nak orang kata pengakhiran ataupun penghujung yang indah, yang manis kan, kita kenalah banyak-banyak berkorban, kita kenalah banyak-banyak hasil, kita kenalah banyak-banyak orang kata tu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Kiriman kiriman dari set Panda Azam tahun baru akan datang. Nak melamar bidadari syurga saja. Wanita kat dunia ni memilih lebih terjamin masa depan dunia dan akhirat. Tak akan Allah celakakan kita. Astaghfirullahalazim. Masya Allah kan. Percayalah dalam banyak-banyak yang Encik kata wanita memilih kan, masih ada sebenarnya wanita yang orang kata tu tak begitu memilih. Cuma mungkin masanya belum tepat. InsyaAllah kalau masa tu akan tepat, akan berjumpa jua. Jadi saya harap dan saya doakan supaya kita punya set Panda ni tak putus harapan, tak putus semangat kan. Moga-moga dia dikurniakan jodoh yang baik. Amin. Ikmal Mal, macam mana nak dapat jodoh yang baik? Encik Ikmal ni tanya macam mana nak dapat jodoh yang baik. Penonton-penonton kita yang menonton live kita pada petang ni, ada tak orang kata tu apa kata-kata yang dipegang ke, kata-kata nasihat yang biasa didengar ke kan? Macam mana untuk kita ni mendapatkan jodoh yang baik? Kalau ada bolehlah kongsikan dengan cerita punya Encik Ikmal ni. Tapi kalau saya personally, diri saya sendiri, saya berpegang satu sahajalah. Orang kata bila jodoh yang baik ni untuk seseorang yang baik. So bila mana kita nak dapatkan jodoh yang baik, kita sendiri, diri kita ni, kita kena jadi baik. Kena jadi yang orang kata tu lebih better untuk diri kita sendiri dan juga untuk pasangan kita, untuk family kita. Niat lillahi ta'ala nak perbaiki diri tu, yalah niat lillahi ta'ala. InsyaAllah kalau kita sendiri ni baik, kalau kita sendiri ni pun berusaha untuk menjadi lebih baik, InsyaAllah jodoh yang kita dapat tu pun yang baik-baik. InsyaAllah saya doakan Encik Ikmal pun mendapatkan jodoh yang baik-baik. Ya Allah, saya ni sampai tersyashul. Okey, kita nak proceed ke apa? Tirzana.my ni patut menjadi portal cari jodoh anda. Yang seterusnya adalah dekat Tirzana.my ni kita selalu orang kata tu adakan publicity yang meluas lah. Publicity yang meluas ni bukan apa, just kita iklankan lah di Facebook, di platform media sosial, di Facebook, di IG, di TikTok, di Twitter dan banyak lagi. Di Google pun iya. Seterusnya dekat Tirzana.my ni ahli-ahli yang berdaftarnya adalah daripada pelbagai latar belakang. So in case awak rasa awak nak seseorang yang range umurnya 25 ke 30 tahun, boleh tapis di Tirzana.my. Tapislah nak umur 25 ke sekian-sekian, ataupun nak umur 30 ke sekian-sekian, ataupun awak rasa awak nak seseorang yang daripada negeri Perak ke, daripada negeri Kelantan ke kan, daripada negeri Johor ke, awak boleh tapis juga. In fact saya nak kongsikan lah, baru-baru ni kita ada shooting alumni. Dia memang set, dia nak jodoh daripada Kelantan. Dia nak jodoh dia pun orang Kelantan. So
taklah balik kampung tu jauh kan. Jadi dia pun tapis calon. Dia cari yang Kelantan saja dan alhamdulillah dia bertemu jodoh orang Kelantan juga. Syukur alhamdulillah. Moga-moga mereka bahagia sampai ke syurga. Daripada Cik Maisarah kata, dia kata kena perbaiki diri sendiri. InsyaAllah. Ya betul. Kita ni kena perbaiki diri kita. Walaupun kita rasa kita ni dah cukup bagus, dah cukup baik kan. Dari masa ke semasa kita tetap kena perbaiki diri. Kita akan menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Memang sekarang dah baik, tapi untuk menjadi lebih baik lagi daripada yang sekarang. Wallahualam. Yang seterusnya, dekat Tirjana.my ni, khidmat pelanggan dia ataupun senang cerita kita punya admin lah kan, sangat-sangat mudah untuk dihubungi. Dekat mana boleh hubungi admin kita ni? Senang je, sebab awak boleh call terus pun boleh. Hotline kita boleh tengok nombor dekat portal Tirjana.my. Kalau rasa macam tak nak call hotline kan, tak naklah cakap-cakap kan, penat kan, nak WhatsApp je, nak tulis je, boleh juga WhatsApp nombor rasmi kami. Tapi kalau tak nak WhatsApp, nak PM Facebook ke, IG, TikTok, Twitter kan, boleh sahaja. Nak PM terus dekat email ataupun portal sendiri pun boleh. Nanti akan ada admin kami yang respon secepatnya. Dekat Tirjana juga, orang kata tu apa? Privacy kan. Privacy anda semua terpelihara, terjaga. Tidak akan didedahkan sama sekali. So in case awak rasa macam awak tutup account kan, maklumat-maklumat peribadi awak seperti nama, nombor telefon, semua tu tidak akan didedahkan sama sekali. Dia akan selamat bersama kami sahaja. Yang seterusnya, bila mana kita cari jodoh secara atas talian ni kan, of course, kebiasaannya ikhtilat ataupun lebih senang kita panggil, batas pergaulan kita terpelihara ataupun terjaga. Yang seterusnya, tak ada istilah perigi mencari timba. Maksudnya, tak ada masalah pun sekiranya calon wanita ni nak memberikan salam dahulu kepada calon lelaki yang dia minati ataupun calon lelaki yang dia rasa memenuhi kriteria dia, tak ada masalah. Kita pun berada di zaman moden, bukan zaman Siti Nurbaya kan, ataupun bukanlah orang kata di zaman-zaman yang dahulu kala kan. Kita dah berada di zaman moden, nak masuk 2023 pun. So tak ada masalah bila mana seorang wanita tu approach ataupun memberi salam dahulu kepada calon lelaki. So jangan risau, jangan ragu-ragu. Saya nak kongsikan juga, ni pun kisah nyata. Baru-baru ni syuting alumni, si isteri ni dulu yang memberi salam kepada sang suami. Dia berilah salam Assalamualaikum. Lepas dia baca suami dia punya huraian-huraian kan, ciri-ciri yang dicari semua tu, dia pun putuskan untuk beri salam Assalamualaikum. Dia klik tu yang Assalamualaikum tu, dan alhamdulillah lepas suami dia tu tengok, orang kata tengok pula lah huraian-huraian sang isteri dia tadi, dia pun reply, dia pun respon, dan sekarang alhamdulillah mereka dah berkahwin, dah dikurniakan cahaya mata kan. Alhamdulillah, moga mereka ni bahagia sampai ke syurga. Yang seterusnya, dekat Tirjana.my ni, kita selalu orang kata tu mengadakan dan menjalankan program-program ilmiah. Apa program-program ilmiah dia ni kan? Salah satunya ataupun antaranya lah kan adalah kita ada forum wanita, kita ada forum lelaki, kita ada baru-baru ni kita buat seminar, ya Allah seminar pula kan, tersyasyul seminar sebelum aku bernikah, kelas jodoh pasti bertemu, seminar move on, dan banyak lagi, sangat-sangat banyak dan sangat-sangat bermanfaat untuk anda semua. So untuk yang tak dapat join, tak pernah join tu kan, kena alert dengan
kita punya, orang kata tu kita punya update lah. Macam mana nak alert? Boleh turn on notifikasi di IG ke, di TikTok, di Facebook ataupun di Twitter. Selalunya kita kalau nak buat program-program macam ni, kita iklankan dahulu. Kita akan sebarkanlah dekat Facebook, dekat IG, dekat Twitter, dekat TikTok dan sebagainya. Jadi anda semua kena alert. Sangat-sangat rugi kalau anda tak join. Sebab kebiasaannya banyak sangat ilmu yang kita punya speaker-speaker ni nak share. Yang speaker-speaker kita nak curahkan kepada kita. Jadi jangan lepaskan peluang, kan. Kenalah turn on notification daripada sekarang. Mana tahu akan datang ni, kan. Pihak Tiljana.my berbesar hati nak buat lagi ni. So kenalah turn on notifikasi. Yang seterusnya, untuk yang orang kata tu tak tahu, kan, dekat Tiljana.my ni borang-borang, kan, yang awak semua submit, awak semua daftar tu diluluskan secara manual. Kita tidak menggunakan sebarang robot. Para admin kita ni yang meluluskan secara manual. Untuk yang tak tahu juga, Tiljana.my sekarang ni dah ada portal pula, channel Telegram. Apa nama dia? Tiljana Portal Jodoh. So make sure anda semua join, sebab dalam tu Kak Min selalu share perkara-perkara yang menarik lah dan info-info terkini mengenai Tiljana.my. Dan orang kata tu tips-tips lah. So kena join channel Telegram kami. Dan untuk yang belum follow kita punya media sosial, boleh follow Facebook dan TikTok kami. Username-nya sama, iaitu Tiljana.my. Manakala Twitter dan Instagram terbaru kami Tiljana.my. Wajib follow, wajib turn on notifikasi untuk mendapatkan orang kata tu update-update terkini lah daripada Tiljana.my. Jadi kena follow, kena turn on notifikasi. Yang seterusnya, kita nak borak-borak lah, kan. Sementara orang kata tu kita tunggu untuk menjawab apa-apa soalan daripada anda semua, kan. Kita nak borak-borak. Ni macam borak-borak simple lah, kan. Kita nak share antaranya, nak share apa, nak share tips persiapan perkahwinan. Kita borak-borak, orang kata tu borak-borak simple, borak kosong je, kan. Tips persiapan perkahwinan bagi lelaki. Para lelaki yang sedang menonton, kan, apa yang anda rasa macam persiapan, orang kata persiapan yang wajib ataupun persiapan yang kena buat lah sebelum berkahwin. Apa dia yang anda rasa? Tapi yang pertama sebenarnya adalah tabung kahwin. Tabung kahwin ni ialah kita nak kahwin, confirm kena ada, orang kata tu, kewangan ataupun duit lah, kan. Senang cerita untuk berkahwin. Kalau tak ada duit, kewangan pun tak stabil, macam mana nak kahwin? Tabung kahwin ni biasanya depends lah kepada pasangan tu. Sama ada lelaki tu yang kumpul sendiri ke, ataupun nak kumpul berdua ke, ataupun macam mana, kan. Tapi kebiasaannya juga banyak. Betul kebiasaan saya cakap petang ni, kan. Tapi kebiasaannya biasanya pasangannya akan kumpul bersama. So perempuan tu kumpul sikit, lelaki tu akan kumpul sikit. Jadi meringankan kedua-dua belah pihak. Tapi sebenarnya, kan, yang paling orang kata paling untung, paling jimat adalah kahwin sewaktu PKP ataupun kahwin sewaktu lockdown hari tu. Sebab saya ramai sangat kenalan yang berkahwin sewaktu PKP, sewaktu lockdown, kan. Saya tanya diorang punya, maksudnya diorang punya pandangan, diorang punya pendapat, kan. Saya tanya macam mana kahwin PKP, kahwin waktu lockdown, seronok? Diorang macam rata-rata pandangan atau feedback yang saya dapat adalah satu yang penting jimat. Jimat daripada segi kos lah, of course. Sebab yelah waktu PKP, waktu lockdown, kita pun tak boleh jemput begitu ramai orang. Kita pun tak boleh jemput undangan yang terlalu ramai. Tak boleh, orang kata tak boleh mewah-mewah, kan. Bahkan ada je yang kahwin waktu lockdown hari tu, dia masak, packing lauk, hantar. Begitu saja. Dan ada juga yang saya perasan, dia buat jenis drive-thru. Maksudnya orang datang,
Mungkin setakat nak bagi duit ataupun bagi hadiah dan ambil makanan. That's all. Tak ada orang kata tu makan-makan kat rumah ke apa, semua tak ada. Jadi dekat situ memang dah cut cost sangat. Cost daripada segi berapa orang yang kita masak kan, berapa orang yang kita jemput, cut cost daripada segi yelah segala-galanya sangat cut cost. Even kita fotografer pula, kita tangkap gambar waktu kahwin, waktu PKP pun sangat-sangat minimal. Jadi dekat situ saya personally rasa macam sangat jimat lah kahwin waktu lockdown ni. Sampai saya ada ramailah kenalan-kenalan saya yang kata kalau lockdown lagi terus nak kahwin kan. So saya rasa macam benda ni jimat. So untuk yang masih mencari jodoh, tak jumpa jodoh tu, tapi orang kata dah ada keuangan yang stabil, dah ada duit, dah ada kerjaya kan, tak tahu kat mana nak cari jodoh, boleh daftar terus di tiljana.my. Syarat pendaftarannya adalah lelaki berusia 20 tahun ke atas, wanita berusia 18 tahun ke atas, status bujang, janda ataupun duda yang betul-betul serius nak mencari jodoh, mencari calon, mencari pasangan hidup. Jadi tunggu apa lagi? Daftar segera kan. Mana tahu daripada seketul ataupun secebis perkataan Assalamualaikum tu mampu membuat anda bahagia sampai jenjang pelamin, sampai syurga selama-lamanya, insya-Allah. Kiriman di TikTok daripada Cik Zahira kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa lagi tips ataupun persiapan kahwin yang patut ada lah, antara yang patut ada bagi lelaki. Kita share lah yang mana kita mampu. Tadi kita share, kita cakap kena ada tabung kahwin. Yang seterusnya kena rancang apa-apa pun yang kita nak buat dalam kita punya kehidupan, kita punya life ni, kita ada perancangan. Begitu juga dengan berkahwin. Kenalah merancang berapa kos-kos yang akan dikeluarkan. Ni kena rancang dengan bakal isteri lah, dengan pasangan. Berapa kos untuk majlis kedua-dua belah pihak. Mungkin 30k ke kan, 15k lelaki, 15k wanita, ataupun macam mana kan. Yang benda ni kenalah orang kata tu kena berbincang. Selagi tak bincang, kita takkan tahu. Yang seterusnya, antara yang lelaki perlu sediakan sebelum berkahwin adalah mungkin tempat tinggal. Tempat tinggal ni kena tahu tak semestinya anda beli terus rumah tu. Sewa pun boleh. Kalau tak percaya, cuba tanya pasangan anda, penting ke tak penting tempat tinggal ni selepas berkahwin. Tanyalah pasangan anda sama ada nak duduk rumah mertua ke, nak duduk asing ke, ataupun macam mana. Ni pun sama ke, semua benda kita kena bincang. Kuncinya adalah macam biasalah, communication is the key kan. Apa-apa kita kena bincang. Dan yang penting juga kita kena sediakan, kita sebagai lelaki, anda sebagai lelaki perlu sediakan nafkah bulanan lah kan. Yang ni lelaki jangan buat-buat lupa, kena ingat selalu. Yang penting lagi kan, apa yang kita kena sedia sebelum berkahwin adalah kena, orang kata tu kena plan. Kena plan sebelum dan selepas berkahwin. Kita ni bukan just setakat nak kena plan sebelum berkahwin, selepas berkahwin pun kita kena plan. Macam saya cakap tadi, nak duduk mana, kewangan macam mana, kerja pasangan tu nak bagi kerja ke, tak nak bagi kerja ke, ataupun macam mana. Kehidupan sebelum berkahwin dan selepas berkahwin sangat berbeza. Apa yang berbezanya adalah bila mana kita sebelum berkahwin ni kita hidup ialah seorang kan, makan pun untuk seorang, lepas tu beli barang pun untuk seorang. Tapi bila dah berkahwin, kita akan jadi double lah. Beli makanan tu untuk 2 orang kan, beli barang pun untuk 2 orang dan sebagainya. Kalau sebelum ni masa bujang bolehlah duduk bilik sharing, kongsi 2-3 orang kan. Tapi takkanlah selepas berkahwin kena duduk bilik sharing. Jadi kena fikir, kena bincang dengan baik. Dan yang penting yang ni bukan setakat orang kata tu sebelum berkahwin je lah. Even daripada sekarang pun kena belajar untuk
Turunkan ego, tak keras kepala. Sebab bila mana dah berkahwin nanti, lain pula cabaran dia, lain pula dugaan dia. Jadi kenalah belajar untuk turunkan ego, untuk tak keras kepala. Orang kata tu kena bertolak ansur. Dalam kehidupan ni, dengan pasangan ke, dengan siapa-siapa je lah, kita kena bertolak ansur. Percayalah satu benda, kita mudahkan urusan orang lain, Allah tu akan bantu untuk mudahkan urusan kita, insya-Allah. Yang seterusnya, kalau yang terakhir lah kan, sebab masa pun dah mencemburui kita. Yang terakhir, apa yang lelaki kena sedia adalah, kalau sebelum ni orang kata tu masa zaman bujang je jenis melepak sampai 2-3 pagi, tak kira masa duk melepak kan, asyik keluar je, huha-huha. Bila berkahwin ni, dia kena slow down. Dia kena fikir, dia dah tak boleh dah semua benda tu, sebab dia dah ada tanggungjawab, dia dah ada komitmen kan. Takkanlah nak melepak sampai 2-3 pagi tinggal isteri ataupun pasangan tu dekat rumah. Tak baik kan. Jadi semua benda ni kenalah fikir masa-masa. Semua benda ni kena berbincang. Macam saya cakap tadi, communication is the key. Semua benda perlu kita bincang. So, sebelum saya menutup tirai live pada petang ni, saya nak ingatkan sekali lagi untuk awak yang belum follow media sosial kami, sila follow TikTok dan Facebook tiljana.my, IG baru dan Twitter tiljana.my. Yang belum join channel Telegram kami, boleh join maafkan saya, Tiljana Portal Jodoh. Untuk anda yang serius nak berkahwin kan, memang orang kata nak berkahwin, dah ada segalanya, tinggal tak ada calon je, boleh daftarkan diri di tiljana.my. Syarat-syaratnya tadi macam saya cakap lah, lelaki berusia 20 tahun ke atas, wanita berusia 18 tahun ke atas, berstatus bujang, janda ataupun duda. Yang penting serius nak berkahwin. Terima kasih untuk semua yang menonton live saya pada petang ini, yang dengar saya berceloteh, yang mana saya tak sempat untuk jawab soalan ataupun pertanyaan ataupun tips. Saya minta maaf banyak-banyak. Yang mana saya tak terbaca, yang saya terlepas pandang pun, saya minta maaf banyak-banyak. Sebelum saya tutup, saya terbaca Cik Mudin kata, macam mana nak tukar kalau tersalah letak email dekat nama. Boleh kemaskini maklumat. Tapi kalau encik ataupun cik memerlukan bantuan, boleh PM terus kami di Facebook sekarang. Nanti akan ada admin kami akan bantu cik. Kalau nak lebih cepat, boleh WhatsApp terus kami ataupun boleh call. So, saya punya suara pun dah orang kata tu di ujung-ujung. So, saya ingin menutup live saya pada petang ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa sertai live admin kami setiap hari. So, selamat balik kerja. Hati-hati di jalan raya. Stay safe. Jaga SOP. Jaga kesihatan. Assalamualaikum semua. Bye-bye.